Citoyen, Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Di Perancis, revolusi bergelora. Rakyat berjuang demi perubahan, maka marilah kita mengenang sejarahnya, menginspirasi bangsa lainnya. Revolusi Perancis yang berlaku di antara tahun 1789 hingga 1799 telah membawa perubahan yang besar dari segi politik dan juga sosial di Perancis. Didorong oleh rasa ketidakpuasan hati rakyat, Raja Louis XVI digulingkan oleh rakyat dan ini membawa kepada idea-idea baru tentang kesaksamaan, kebebasan dan persaudaraan. Revolusi ini menandakan era moden Perancis baru. Jadi mari kita sama-sama saksikan penghapusan sistem beraja di Perancis dalam 1999 edisi sejarah. Di sebalik kemegahan bangunan bersejarah yang terdapat di Perancis kini, terdapat juga kisah luar biasa tentang bagaimana sistem beraja tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Perancis. Mari kita saksikan. Sejarah beraja Perancis dengan benang-benang halusnya dalam kuasa politik dan evolusi masyarakat diwarnai dengan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Kemunculan negara bangsa ini membawa kepada kemunculan sistem pemerintahan beraja mutlak di Eropah pada abad ke-16 dan pada abad ke-17. Sistem pemerintahan beraja mutlak bermaksud satu sistem kerajaan di mana cara pemerintahan raja tidak dikawal oleh parlimen. Segala kata pemerintahan merupakan undang-undang dan menurut sistem pemerintahan beraja mutlak, raja dilantik atas kehendak Tuhan untuk memerintah rakyat. Rakyat juga perlu bertanggungjawab untuk membantu raja dalam menjalankan pentadbiran. Namun, sekiranya raja bertindak kejam dan berlaku tidak adil, rakyat harus menerimanya dengan senang hati sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan. Kemunculan sistem ini dapat dikesan di Perancis dan England pada abad ke-16 dan abad ke-17. Di Perancis, kemunculan pemerintahan raja berkuasa mutlak didorong oleh kemunculan idea daripada pemikir-pemikir politik seperti Jean Bodin, Hugo Grotius dan Richelieu. Ketiga-tiga tokoh penting dalam sejarah Perancis ini mengesyorkan supaya Perancis diperintah di bawah pemerintahan raja berkuasa mutlak supaya dapat mengawal wilayah dengan lebih baik dan mampu menghindari segala ancaman
dan bahaya. Menjelang abad ke-17, Perancis muncul sebagai sebuah negara yang terkuat di Eropah menggantikan Sepanyol. Perancis juga muncul sebagai pemimpin dalam seni halus, seni bina, pakaian, kelakuan, pertuturan dan juga bahasa di benua Eropah. Perancis memajukan teknik-teknik baru dalam organisasi ketenteraan, kerajaan dan kaedah diplomatik. Sistem pemerintahan beraja mutlak di Perancis boleh dilihat semasa pemerintahan Raja Louis ke-14. Raja Louis ke-14 ditabalkan sebagai pemerintah Perancis pada tahun 1643 dan dikenali sebagai Grand Monarch yang memerintah Perancis selama 72 tahun di Palace of Versailles. Semasa pemerintahannya, beliau mengukuhkan kedudukannya dengan memperkenalkan sistem pentadbiran pusat yang kukuh dan juga teratur. Hasilnya telah wujud keamanan dan kemakmuran dalam negara Perancis. Selain itu, beliau terlibat secara langsung dalam perlatikan pegawai-pegawai kerajaan. Namun, setelah kewafatan baginda, sistem beraja diteruskan oleh King Louis ke-15 dan disambung oleh King Louis ke-16. Pertabalan Louis ke-16 sebagai Raja Perancis membawa kepada keruntuhan sistem beraja Perancis buat selama-lamanya setelah baginda dan isteri dijatuhi hukuman mati dengan alat gilotin pada tahun 1793. Demikianlah pemerintahan Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette mengakhiri satu era dan memulai babak baru dalam sejarah Perancis. Antara faktor-faktor kejatuhan sistem beraja di Perancis adalah kerana ketidakadilan dari segi sosial, ekonomik dan politik. Hal ini telah menyebabkan kesejangan antara rakyat dan menyebabkan rakyat bangkit untuk menentang sistem monarki. Faktor kejatuhan Raja Perancis merupakan peristiwa bersejarah yang mempengaruhi sistem pemerintahan di Perancis pada abad ke-18. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan Raja-Raja Perancis pada masa tersebut. Faktor yang pertama adalah krisis kewangan di Perancis. Pada masa itu, Raja merasa diri mereka memiliki kekuasaan penuh tanpa adanya batasan. Hal ini menyebabkan rakyat merasa tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan negara hingga menimbulkan ketidakpuasan yang semakin memuncak. Di hujung abad ke-18, penglibatan Perancis dalam Revolusi Amerika yang menelan kos yang tinggi dan perbelanjaan mewah oleh Raja Louis ke-16 dan isterinya Marie Antoinette telah menjadikan Perancis berada di ambang muflis. Bukan sahaja wang simpanan diraja telah habis, malah hasil tuaian yang teruk selama 2 dekad, kemarau dan kenaikan harga roti telah menyalakan ketidaksenangan di kalangan petani dan penduduk miskin luar bandar. Ramai yang menyuarakan keterdesakan dan kebencian mereka terhadap renjam ini yang mengenakan cukai yang tinggi, namun gagal dalam menyediakan sebarang bantuan. Faktor lain yang menjadi penyebab kejatuhan Raja Perancis adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Terdapat kesenjangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Rakyat jelata hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sementara para bangsawan menikmati kekayaan dan privilege yang berlebihan. Sistem cukai regresif membebankan rakyat bawahan, manakala pelbagai jenis pengecualian diberikan kepada bangsawan dan paderi. Ketidakadilan ini menumbuhkan rasa ketidakpuasan dan membuka peluang untuk timbulnya gerakan rakyat yang ingin mengubah sistem pemerintahan. Mereka ini kemudiannya melakukan rusuhan, rompakan dan serangan.
Selain itu, sikap Raja Louis ke-16 juga menjadi faktor kejatuhan Raja Perancis. Beliau yang dilantik waktu muda dianggap tidak mampu untuk memimpin negara yang sedang mengalami krisis yang besar. Beliau sering berfoya-foya dalam gaya hidup pribadi dan menyebabkan keraguan terhadap kemampuan dan kemauan raja untuk memimpin negara dengan baik. Raja Louis ke-16 memerintah pada saat krisis ekonomi yang parah dan ketidakpuasan sosial yang meluas di Perancis. Rakyat Perancis menderita kerana kelaparan dan kemiskinan, sementara raja dan istana hidup dalam kemewahan. Raja Louis ke-16 juga dituduh gagal mengatasi krisis ekonomi dan sosial yang melanda Perancis. Keputusannya yang memanggil Estate General ataupun sidang umum pada tahun 1789 untuk menyelesaikan masalah kewangan meskipun bertujuan baik berujung pada revolusi ekonomi kerana perpecahan di dalam Estate General tersebut. Kerana kegagalan itu, Raja Louis melarikan diri namun diculik. Hal ini dipandang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara dan memburuk citra raja di mata rakyat. Beliau diberi tuduhan atas perbuatan mengkhianati kepentingan rakyat dan berkonspirasi dengan negara asing untuk mengembalikan monarki. Raja Louis disahkan bersalah dan hukum mati dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Kematian Raja Louis ke-16 dianggap sebagai simbol revolusi dan kebangkitan kekuasaan rakyat atas monarki tersebut. Faktor sosial, faktor ekonomi dan juga politik membawa kepada revolusi yang mengandungi penentangan dan juga pemberontakan. Namun, terdapat juga peristiwa-peristiwa yang menarik yang membawa kepada penghapusan sistem berberaja mutlak di Perancis. Mari kita saksikan. Terdapat 5 peristiwa yang menjadi kunci kepada penghapusan sistem beraja di Perancis. Yang pertama, krisis kewangan dan perjumpaan Estate General pada tahun 1789. Oleh disebabkan Perancis terlibat dalam Perang Revolusi Amerika, telah mengakibatkan Perancis terpaksa mengeluarkan biaya untuk menampung bayaran perubatan dan juga alatan peperangan. Krisis kewangan ini telah memberikan tekanan kepada King Louis ke-16 sehingga beliau telah memutuskan untuk melakukan perjumpaan Estate General sebagai satu usaha untuk mencari jalan penyelesaian. Namun, krisis ini juga telah dipertikaikan oleh ramai pihak yang mengatakan bahawa baginda tidak tahu untuk menguruskan hal ehwal kewangan negara. Yang kedua adalah peristiwa serbuan Bastille pada 14 Julai tahun 1789 yang menandakan kemuncak revolusi Perancis yang membentuk semula nasib negara. Di tengah-tengah krisis kewangan dan ketidakpuasan sosial, rakyat Paris telah berhimpun di Bastille, iaitu tempat sebagai simbol kuasa sistem beraja. Bastille merupakan sebuah benteng dan penjara di Paris yang melambangkan kezaliman dan kuasa mutlak sistem beraja. Pengepungan ini merupakan tindakan simbolik menentang sistem beraja yang menyatakan penolakan rakyat terhadap pemerintahan yang menindas. Pengepungan ini merupakan ungkapan ketidakpuasan rakyat terhadap kesukaran ekonomi, cukai yang tinggi dan ketidaksetaraan sosial. Rakyat melihat Bastille sebagai simbol penindasan monarki dan runtuhnya menjadi titik perhimpunan bagi mereka mencari perubahan dalam sistem pemerintahan di Perancis. Yang ketiga, peristiwa pelarian ke Varennes yang berlaku pada Jun 1791 yang merupakan satu peristiwa yang penting yang berlangsung sewaktu revolusi Perancis apabila Raja Louis ke-16, Ratu Marie Antoinette dan anggota keluarga terdekatnya mencuba untuk melarikan diri dari Paris dan memulai gerakan anti-revolusi dengan bantuan pasukan-pasukan yang masih setia kepada raja di kawasan perbatasan di Normandy.
Namun, upaya ini gagal dan mereka ditangkap di kota kecil yang bernama Varennes kerana sebelumnya telah diketahui keberadaan mereka di tempat persinggahan sebelumnya iaitu di Saint-Maine Hall. Insiden ini membakar amarah rakyat kepada monarki Perancis. Upaya pelarian ini membuatkan raja dan ratu didakwa dengan tuduhan pengkhianatan. Peristiwa yang seterusnya adalah Perang Revolusi Perancis pada tahun 1792. Perang Revolusi Perancis menandakan perubahan dramatik dalam sejarah Perancis yang menyaksikan pemerintahan monarki terakhir yang berkuasa dan lahirnya era baru. Penglibatan Perancis dalam konflik dengan negara-negara Eropah ditambah dengan semangat revolusioner mencapai puncaknya dengan penangkapan Raja Louis ke-16. The National Assembly menghapuskan pemerintahan beraja dan membentuk National Convention. Peristiwa ini mencerminkan puncak ketegangan sosial dan politik dan menandakan terbentuknya Republik Pertama Perancis. Kematian raja menjadi lambang perubahan besar yang memicu gelombang revolusi di Eropah dan membentuk lembaran baru dalam sejarah moden. Perang revolusi dan implikasinya membuka jalan bagi transformasi politik yang mendalam dan pembentukan masyarakat yang berakar pada prinsip republik dan kesamaan hak. Peristiwa yang terakhir adalah peristiwa pemansuhan sistem beraja dan hukuman mati Raja Louis ke-16. Peristiwa ini menandakan kemuncak gelombang revolusi di Perancis. Krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial dan perang revolusi berfungsi sebagai pemangkin untuk peristiwa dramatik ini berlaku. Dewan Negara mengambil langkah radikal dengan menghapuskan monarki pada tahun 1792 dengan menggantikannya dengan Republik Pertama. Raja Louis ke-16 yang cuba melarikan diri menghadapi perbicaraan oleh Konvensyen Kebangsaan dan didapati bersalah berkomplot menentang kebebasan rakyat. Pada 21 Januari 1793, hukuman giletin menamatkan riwayat Raja Louis ke-16 di Place de la Concorde. Tambahan, Ratu Mary Antoinette juga dikenakan hukuman giletin pada 16 Oktober 1793. Kematian mereka melambangkan transformasi yang mendalam dan membawa Perancis ke arah era republik yang lebih demokratik. Walau bagaimanapun, pelaksanaan itu juga mencetuskan kontroversi di mana ianya meningkatkan ketegangan dalaman di Perancis serta menimbulkan reaksi daripada negara Eropah sebagai tindak balas kepada perubahan yang radikal. Meskipun mempunyai gejolak dan perubahan yang cepat, revolusi ini telah memberi inspirasi pada seluruh dunia. Jadi mari kita saksikan reaksi masyarakat dan perubahan-perubahan sosial selepas berlakunya pemberontakan ini. Perubahan politik dan struktur yang signifikan terjadi setelah penghapusan sistem beraja di Perancis. Revolusi Perancis pada tahun 1789 menciptakan perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial negara ini. Sebagai hasil dari revolusi tersebut, sistem monarki absolut dengan kekuasaan yang berpusat pada raja digantikan dengan sistem republik. Setelah penghapusan sistem beraja ini, Perancis mengalami perubahan struktur yang mencakup pembubaran aristokrasi dan pembahagian kekuasaan yang lebih banyak diberikan kepada rakyat. Kuasa Tritunggal ataupun kuasa tiga serantai yang sebelumnya terpusat pada raja kini diberikan kepada badan legislatif. Setiap keputusan juga adalah lebih independen dan berpusatkan kepada rakyat. Reaksi masyarakat pula setelah penghapusan sistem beraja ini beragam. Sebahagian golongan rakyat biasa yang terdiri dari para pekerja dan petani menaruh harapan besar terhadap perubahan ini. Mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang lebih adil, pembebasan dari penindasan aristokrasi dan monarki memberikan dorongan bagi mereka untuk meraih kebebasan dan kesetaraan. Juga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan kelompok aristokrat.
mereka kehilangan kekuasaan dan hak-hak istimewa serta status sosial yang mereka nikmati sebelumnya. Banyak di antara kelompok atlet ini merasakan diri mereka terancam dengan perubahan yang berlaku. Perubahan ini juga menyebabkan evolusi demokrasi. Masyarakat mula menyedari pentingnya penglibatan dalam kebajikan dan kuasa terhadap keputusan negara. Pemilihan umum digunakan sebagai alat demokrasi untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan rakyat. Meskipun terjadi perubahan politik yang signifikan setelah penghapusan sistem beraja di Perancis, transformasi ini tidak boleh dianggap sempurna. Masih terdapat tentangan dalam pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun, revolusi ini dan perubahan ini telah membuka jalan bagi gagasan-gagasan revolusioner dan prinsip demokrasi yang menjadi dasar bagi perkembangan negara Perancis selanjutnya. Diharapkan kita dapat mengambil iktibar daripada kisah ini ke dalam kehidupan seharian. Sikap tamak, kejam, tidak beri kemanusiaan telah menyebabkan sistem yang sepatutnya disanjung tinggi telah dihapuskan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.